ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara Nabi Al-Samahdi Syarudin, sidang pendengar ini mulia kat Allah sekalian, alhamdulillah. Kita menyambung kembali perbincangan kita menerusi tafsir surat Taubah dan kita sedang bincangkan ayat yang ketiga dan seterusnya. Kita dapat melihat, saya pendengar ini mulia kat Allah sekalian, surat Taubah ni merupakan satu-satu surah yang tidak ditulis basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim pada awalnya. Mengikut keterangan Al-Mubarak, Al-Mubarak ni merupakan seorang ahli lughah, bahawa meninggalkan menulis basmalah pada permulaan surat Taubah ini adalah melanjutkan kebiasaan orang-orang Arab terdahulu, iaitu kalau mereka hendak membatalkan perjanjian yang pernah diikat dengan sesuatu golongan, kerana pada waktu janji diikat mereka masih lemah. Apabila perjanjian itu dipandang merugikan, maka mereka akan membuat satu surat pemakluman bahawa janji telah dibatalkan secara sepihak. Maka di permulaan surah ini tidaklah ditulis dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar Abu Bakar dan Ali radhiyallahu anhu agar menyampaikan watika, menyampaikan amanat bahawasanya tidak ada lagi perjanjian di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan golongan musyrikun ini. Dalam satu riwayat, kalau kita lihat di tafsir Ibn Abi Hatim, sebenarnya Nabi SAW telah juga mewasiatkan kepada Abu Bakar untuk menyampaikan perkara ini. Tapi kemudian Nabi SAW melihat lebih wajar perkara itu disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kerana Sayyidina Ali ini merupakan seorang yang berani, seorang yang amat tegas, kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya tidak akan bertoleransi sama sekali. Sedangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu merupakan seorang sahabat yang lemah, yang tentulah tidak sesuai jika diletakkan arahan yang tegas ini kepada seorang yang lemah lembut sepertinya. Adalah berbagai-bagai pandangan ulama dalam menjelaskan perkara ini. Dalam tafsir Hamka pula, tafsir Al-Azhar, Pak Hamka menjelaskan bahawa menjadi tradisi orang Arab pada waktu itu, kalau ada benda-benda penting, maka lazimnya menggunakan kaum keluarga terdekat untuk menyampaikan amanah tersebut. Maka dalam kes ini, tentulah Sayyidina Ali karamallahu wajhah lebih wajar menyampaikan perkara itu. Maknanya ada berbagai-bagai tafsiran terhadap perkara ini. Janganlah kita melihat dari satu sudut bahawa kelebihan Sayyidina Ali mengatasi Abu Bakar pula, kerana Ahlus Sunnah telah pun sepakat untuk meletakkan keutamaan para sahabat ini seperti susunan Khulafaur Rasyidun, seperti yang kita lihat dalam sejarah Islam. Jadi saudara pendengar ini mulia Allah sekalian, kita sampai pada ayat yang bagaimana peringatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada golongan musyrikun ini. Allah menjelaskan, wa adhanu minallahi wa rasulihi ila an-nasi yawmal hajjil akbari anna Allah bari'un minal musyrikin wa rasuluhu. فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. Sudah dengar ini mulia Allah sekalian. Kalau kita perhatikan, ini merupakan satu pemberitahuan dari Allah Subhanahu Wa Taala Rasulnya kepada manusia pada hari Haji Akbar, bahwasanya Allah telah memutuskan hubungan dengan orang-orang musyrikun, dan begitu pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita silap baca pula ayat ini, nanti bertukar makna. Anna Allah bari'un minal musyrikina wa rasulih. Kalau kita belajar bahasa Arab, Allah bebas daripada orang musyrikun dan juga rasulnya. Jangan main tafsiran seperti ini, menyesatkan keluar daripada Islam. Allah bebas daripada golongan musyrikun dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula. Harus kita faham sebagai pendengar ini mulia Allah sekalian. Maka jika kamu bertaubat, maka itulah yang lebih baik bagi kamu. Tetapi jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahawasanya kamu tidak akan terlepas dari Allah. Dan Allah peringatkan untuk orang-orang yang kafir itu satu azab yang pedih. Jadi artinya di sini tuntutan untuk bertaubat. Kita telah lihat dalam dua hadis menerusi perbincangan pada kuliah terdahulu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi satu motivasi kepada para sahabat yang masuk Islam dengan dua peringatan, dua nasihat, dua motivasi. Aslam ta'ala ma asafta min khairin. Kamu masuk Islam, dikira segala kebaikan kamu ketika belum Islam dahulu.
Manakala keburukan yang pernah kamu lakukan, Islam tidak pernah anggap ia sebagai dosa. Apabila kamu Islam, semuanya dilupuskan oleh Allah SWT. Al-Islam yajubu ma qablahu. Dia seorang nak masuk Islam, beritahu Nabi SAW, wahai Nabi, saya melakukan banyak maksiat, banyak perkara mungkar, banyak dosa-dosa besar. Apakah dengan masuk Islam ini, bagaimana kedudukan dosa-dosa tersebut? Adakah ia carry forward? Maka Nabi SAW telah pun menjelaskan dengan wahyu daripada Allah SWT, Al-Islam yajubu ma qablahu. Islam menghapuskan semua keburukan yang pernah kamu buat terdahulu. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran Karim, saya pendengar ini mulia Allah sekalian, perkataan taubat ini berasal perkataan at-taub. Taub ini maknanya tarkul dhanbi ala ajmali wujuh. Meninggalkan satu dosa atau keburukan itu dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya manusia ni kalau melakukan kesilapan dilakukan manusia ini oleh orang yang buat silap. Ada 3 jenis bentuk kesilapan dilakukan oleh mereka. Kata Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mufradat Al-Fadhil Quran. Orang yang melakukan kesilapan ada 3 bentuk, 3 jenis. Yang pertama, bila kita tegur dia kata lam af'al, aku tidak buat. Dia terus menyelamatkan dirinya, ambil jalan singkat, dia kata saya tak buat pun. Padahal ternyata dia buat. Ada yang kedua pula, bila kita tegur dia, kamu buat silap. Dia kata fa'altu li ajli kaza, aku buat begini kerana sebab begini. Mungkin ada alasan yang diberikan. Sama ada betul ataupun salah, itu perkara yang tidak perlu kita uraikan sekarang lah. Ini kategori yang kedua, jenis yang kedua. Ada yang ketiga, bila kita tegur dia buat kesilapan, dia akan berkata fa'altu wa asa'tu wa qad aqla'tu. Memang saya telah buat silap benda ni, tapi sekarang saya tak buat lagi, saya tinggalkan, saya bertaubat kepada Allah SWT. Ini yang diterima oleh Allah SWT. Itu sebab kalau kita lihat dalam syarat taubat seperti yang dijelaskan mesti kitab Dalilul Falihin, syarah kepada Riyadhus Salihin. Mengapa Allah SWT tidak menerima taubat? Kalau kita perhatikan, sebagai contoh, Allah tidak menerima taubat anak kepada Nabi Adam yang membunuh adiknya. Allah SWT tak terima taubat Qabil yang telah membunuh Habil. Kalau kita baca surah Al-Ma'idah, nanti ada kesempatan kita tafsirkan surah Al-Ma'idah. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. محل الشاهد pada ayat yang terakhir yang kita bacakan ini ayat 31. أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Ringkasan kisah ni saya dengar ini mulia Allah sekalian. Qabil berselisih dengan Habil, siapa yang layak untuk mengahwini yang cantik di kalangan keturunan Nabi Adam juga itu. Kerana mereka ni belum ada lagi manusia pada kelahiran pada waktu itu, maka mereka berkahwin adik-beradik. Kembar ini berkahwin dengan kembar yang itu. Kelahiran yang lain, maka kembar yang terdahulu kahwin dengan kembar yang kemudian. Lelaki dengan perempuan, lelaki yang terdahulu dengan perempuan yang kemudian, lelaki yang kemudian dengan perempuan terdahulu. Begitulah cara penyusunan mengikut perintah Allah SWT. Tiba-tiba bila Habil ni ditakdirkan Nabi Adam nak kahwinkan dia dengan seorang yang diriwayatkan namanya sebagai Iklimah. Nampaknya tidak diterima oleh Habil dengan alasan Iklimah itu kelahirannya sama dengan saya, dan kerana Iklimah itu lebih cantik daripada yang sepatutnya dikahwini oleh Habil. Habil tidak setuju. Lalu Nabi Adam telah merintahkan supaya kedua-duanya melakukan korban. Korban yang diterima Allah, maka dialah yang layak berkahwin dengan perempuan yang cantik itu, anak yang cantik itu. Ini ternyata Allah menerima daripada Habil. Habil tidak boleh menerima hakikat tersebut. Lalu dia telah pun mengambil keputusan untuk membunuh adiknya sendiri. Bila dia telah bunuh, dia lihat inilah kematian yang pertama yang tidak pernah dilihat lagi sebelum itu. Dia merasa panik. Dia tidak tahu bagaimana nak menyelesaikan mayat yang sudah pun mati itu, jenazah adiknya itu. Terfikir dia, bawa lagi ke timur, ke barat, ke sana, kemari, dia tak tahu nak buat macam mana. Inilah darah yang pertama dititiskan di atas muka bumi. Lalu Allah SWT telah pun memutuskan 2 ekor gagak yang bergaduh. Seekor daripadanya mati, yang hidup itu menguburkan kawannya. Barulah Qabil sedar, itulah cara pengkebumian jenazah. Itulah cara untuk menanam saudara yang telah mati.
Lalu dia pun merasa kesal. Fa asbaha minan nadimin. Ini dia merasa kesal. Kesal bukan disebabkan dosa dia, tapi kesal kerana kebodohannya. Dia tidak tahu bagaimana nak bertindak menguburkan adiknya yang telah mati. Dan melihat gagak nak lebih pandai daripada dia. Maknanya kekesalan itu tidak diterima oleh Allah SWT sebagai satu taubat. Syarat taubat tidak sempurna. Kekesalan ditimbul dalam dirinya kerana merasa kebodohannya itu. Tidak terfikir bagaimana nak menutup adiknya yang telah mati, nanti dimakan binatang buas, diketahui oleh ayah dan ibu dan sebagainya. Jadi saudara pendengar yang mulia sekalian, ini maksud taubat. Taubat, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran Karim ada beberapa bentuk. Antara contohnya, fatubu ila bari'ikum wa tubu ila Allahi jami'a afala yatubuna ila Allah laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin thumma taba 'alaihim liyatubu fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Ada banyak bentuk perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, at-taubatu ila Allah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah taubat seseorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau taballahu alaihi, maksudnya qabilallahu taubatahu. Kalau taballahu alaihi, maknanya Allah SWT menerima taubat seseorang itu. Contohnya kita akan lihat dalam surat Taubah ini, Allah menjelaskan tentang kasih sayang rahmatnya kepada Nabi dan kepada sahabat-sahabat Nabi di kalangan muhajirin. Allah berfirman, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin. Allah telah menerima Nabi dan juga orang-orang yang berhijrah itu. Mana menerima dengan kasih, dengan rahmat. Nanti dalam surat Taubah juga kita akan lihat, summa taba 'alaihim liyatubu. Allah terima taubat sahabat-sahabat melakukan kesilapan. Nanti dalam surah Al-Baqarah, kalau kita ada kesempatan, ada umur, kita akan tafsirkan fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum, cerita tentang Nabi Musa memimpin Bani Israel. Allah terima taubat kamu dan mengampunkan kamu. Saudara ini mulia kawan sekalian, ini penggunaan yang dapat kita perhatikan dalam Al-Quran. Berbeza di antara taba ilallah dengan taballahu alaihi. Satu, kita dapat lihat taba ilallah, yang kedua taballahu alaihi. Satu dengan huruf jar ila, yang kedua dengan huruf jar ala. Saudara pendengar ini mulia kawan sekalian. Lagi kalau kita perhatikan dalam surah Al-Furqan sebagai contohnya, man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba. Sesiapa yang bertaubat dan beramal saleh, sungguhnya dia telah bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Kata Raghib Al-Asfahani, maksud mataba iaitu at-taubatut tammah. Wa huwa al-jam'u baina tarkil qabih wa tahril jamil. Maksud al-matab dalam ayat Quran dan surah Al-Furqan sebagai contohnya, iaitu seorang yang telah meninggalkan perbuatan jahat dan menggantikan kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan itu dengan kebaikan-kebaikan, iaitu al-jam'u baina tarkil qabih wa tahril jamil. Kalau dah buat satu keburukan itu, taubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, tak perlu dijelaskan kepada sesiapa pun. Kerana Islam ini bukannya agama yang bersifat penjelasan macam setengah pandangan yang dapat kita lihat dalam agama Kristian sebagai contohnya. Ada confession, mengaku apa yang telah dibuat. Kita tidak boleh buat begitu, saudara. Taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu memadai, kita tidak perlu menjelaskan kepada siapa pun. Buktinya dapat kita lihat dalam kitab sebagai contohnya Subulus Salam. Subulus Salam ni, saudara pendengar ini boleh kawan sekalian, antara terjemahan yang terbaik kalau kita lihat dalam pasaran ini, yang telah pun diterjemahkan oleh Darus Sunnah, 3 jilid, membahaskan tentang hadis-hadis berkaitan dengan zina. Pernah pada zaman Nabi SAW, para sahabat yang berzina, beberapa orang itu mengaku pada Nabi. Nabi tidak suka mendengarnya. Nabi berpaling ke arah yang berbeza-beza, sehinggalah Nabi nak agar sahabat ini membatalkan niatnya untuk mengaku perbuatan zina itu pernah dilakukan. Jadi maknanya bila telah buat satu dosa, jangan cerita dengan orang. Madailah taubat kepada Allah SWT dan carilah sebab-sebab untuk menyebabkan kita menghindari perkara itu dari berlaku sekali lagi pada masa akan datang. Menukar pakaian ke, menjauhkan tempat ke, berpindah ke tempat lain ke, berpindah tempat kerja ke, meninggalkan kawan-kawan seperti itu ke, bertukar kawan dan sebagainya ke. Jadi ada banyak faktor yang boleh membantu seorang untuk bertaubat dengan sebenar-benarnya. InsyaAllah kita akan lihat perkara yang berkaitan dengan taubat ni lebih lanjut. Mesti berlayan para ulama mufassirin tentang perintah Allah kepada musyrikun agar mereka bertaubat, pentingnya masuk Islam dalam konteks ini. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.